Selamat sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Muhammad Al-Arifin Ismail. Hari ini kami daripada kumpulan 18 akan melakukan pembentangan aktiviti perniagaan daripada kursus WUS 101 Teras Keusahawanan Semester 1 2023-2024. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tentang aktiviti perniagaan kami. Seperti yang anda lihat, pertama sekali saya akan membentangkan tentang matlamat utama mengapa syarikat kami ditubuhkan. Matlamat yang pertama adalah menjadi salah satu syarikat yang mengeluarkan produk seperti tote bag dan pin yang dikenali ramai. Yang kedua adalah mencapai sasaran bekalan tahunan yang ditetapkan oleh syarikat kami. Yang ketiga adalah memberikan perkhidmatan yang eksklusif dan terbaik kepada pelanggan dengan menyediakan corak rekaan yang moden dan terkini. Dan yang terakhir adalah sentiasa mendahulukan kehendak dan kepuasan pelanggan kami. Berikut merupakan rakan kongsi bagi projek usahawan kami. Yang pertama ialah Najihah, yang kedua ialah Praktishwaran, yang ketiga saya sendiri Sofia, yang keempat Fakihi dan yang terakhir ialah Syamida. Berikut adalah struktur syarikat kami. Pemilik syarikat ialah Praktishwaran, pentadbiran Syamida, pengurus pemasaran ialah Najihah, dan pengurus operasi ialah Sofia, dan terakhir sekali pengurus kewangan ialah Fakihi. Seterusnya saya akan membentangkan tentang analisis suatu kumpulan. Pertama dari segi kekuatan, kumpulan kami mudah bergaul dengan semua orang. Yang kedua, terdapat juga ahli dalam kumpulan kami yang fasih berbahasa Cina. Ketiga, kami mempunyai kemahiran menangkap gambar dan mengedit video. Keempat, kami pernah membantu guru-guru berniaga ketika di sekolah menengah. Dan yang kelima adalah kami mempunyai kemahiran untuk membungkus dan mempromosikan produk dengan baik. Dari segi kelemahan, kami mudah berasa bosan. Yang kedua, kurang percaya diri. Ketiga, kurang pandai menguruskan kewangan. Keempat, tidak boleh melakukan banyak pekerjaan dalam suatu masa dan mudah terganggu dengan persekitaran yang berselerak serta bising. Dan yang kelima adalah kurang keyakinan untuk berkomunikasi. Dari segi peluang pula, yang pertama, kami mempunyai pasaraya berdekatan dengan universiti. Kedua, mempunyai ruang atau tapak yang sesuai untuk menjual dan mempromosikan produk. Ketiga, produk yang dijual mempunyai daya tarikan yang tersendiri berbanding peniaga yang lain. Keempat, produk yang dijual selaras dengan trend semasa. Kelima, produk yang dijual boleh menjadi inspirasi dan memberi kata-kata semangat kepada pembeli. Yang seterusnya adalah ancaman. Pertama, kekurangan masa untuk berbincang tentang projek. Kedua, banyak persaingan dengan kumpulan lain yang menjual produk yang hampir sama. Ketiga adalah modal yang besar perlu dikeluarkan terlebih dahulu. Keempat, pelanggan lebih gemar membeli secara online kerana tidak mempunyai masa untuk berkunjung ke kedai kami. Dan yang kelima adalah pelanggan mungkin akan melakukan perbandingan harga dengan peniaga-peniaga yang lain. Maklumat pembekal. Yang pertama ialah Ramos Studio yang berasal daripada Selangor. Produk yang dibeli ialah 9 tote bag medical design. Yang kedua ialah Cincin Brush Pin Beige yang berasal daripada mainland China. Produk yang dibeli ialah 10 animal pin. Yang ketiga ialah Chow Chow Brush Muslim Pin.my yang berasal daripada mainland China. Produk yang dibeli ialah 18 animal pin medical design. BMC iaitu Business Model Canvas. Yang pertama ialah Key Point, iaitu produk kami dibeli di Shopee daripada kedai Kinky Brooch Pin Patch and Bags. Dari aspek key activities, animal pins kami ini bertemahkan organ manusia dan dijual dengan harga RM2. Penambahbaikan pemasaran ialah dengan berkongsi kata-kata semangat kepada pembeli dan juga kami mempromosikan jualan di sekitar universiti. Bagi key resource kami ialah stok pin, stok tote bag dan stok alatan pembungkus. Dari aspek value proposition, kami menjual pin berkualiti dan menarik perhatian pembeli. Kami juga menjual tote bag yang mempunyai variasi corak dan warna. Dari aspek customer relationship, kami menjual produk yang mampu milik kepada pembeli dan memudahkan urusan jual beli. Dari aspek channels pula, kami melakukan penjualan di Red Square, promosi di Dewan Kuliah, hospital, BPSP,
dan melakukan penjualan di media sosial. Bagi aspek customer segment, kami memudahkan pembeli untuk membawa barangan. Dan bagi pembeli yang beragama Islam, ialah sangat mudah kerana ini memudahkan pembawaan barangan alatan solat dan sembahyang. Dari aspek cost structure ialah kos alatan membungkus, kos design pin, kos design tote bag, kos penghantaran. Dan akhir sekali ialah revenue streams. Produk kami selaras dengan trend semasa. Tote bag ini mampu meringankan beban pembeli dan pembayaran boleh dilakukan secara payment ataupun online payment atau wang tunai. Seterusnya ialah pemasaran 4P. Pemasaran 4P terdiri daripada produk, price iaitu harga, pengedaran dan juga promosi. Yang pertama ialah produk. Terdapat 2 produk di syarikat kami. Yang pertama ialah beg kain canvas iaitu tote bag bertemakan perubatan. Yang kedua ialah enamel pin yang juga bertemakan perubatan. Sasaran pelanggan kami ialah pelajar kampus perubatan, ahli keluarga dan kawan terdekat, dan yang terakhir ialah pelawat hospital USM. Harga bagi produk kami ialah harga yang berpatutan dan mampu milik. RM15 untuk setiap satu tote bag dan RM2 untuk setiap satu enamel pin. Seterusnya ialah pengedaran. Pelanggan melakukan pembelian tote bag dan enamel pin melalui WhatsApp. Tote bag tersebut diletakkan di dalam bungkusan sebelum diberi kepada pelanggan. Produk juga dihantar kepada pelanggan secara bersemuka sahaja. Yang ketiga ialah promosi. Segala maklumat berkaitan promosi disampaikan melalui poster. Poster disebarkan di semua platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan Telegram. Dipaparkan di sebelah juga merupakan poster bagi produk syarikat kami. Yang terakhir sekali ialah pengiklanan. Kami mengiklankan produk kami iaitu tote bag dan enamel pin di 3 platform. Platform yang pertama ialah Telegram. Kami mengiklankan produk kami di grup-grup yang terdapat di Telegram. Dan yang kedua ialah WhatsApp. Kami mengiklankan produk kami di dalam grup bash WhatsApp kami sendiri. Yang ketiga ialah Instagram. Kami mengiklankan produk kami di story Instagram kami agar dapat meluaskan lagi prospek pelanggan kami dan bukan hanya termaktub di pelajar kampus kesihatan sahaja. Sekarang saya akan membentangkan tentang maklum balas pelanggan daripada hasil jualan produk kami, iaitu customized printed tote bag dan enamel pin. Maklum balas pertama ialah hi, thanks for the tote bag and the enamel pin. It looks so nice and cool. My favorite is the enamel pin. Thanks again. Dan lagi satu juga ialah hi Pratish, thanks for the tote bag and enamel pin. So nice and worth the money. Pengurusan jalinan rantaian. Pembekal dicari menggunakan platform Shopee dan TikTok, membandingkan jenis kualiti dan harga produk dengan pembekal lain supaya dapat yang lebih murah serta kualiti yang terbaik. Pembekal yang mudah dihubungi bagi memudahkan proses negosiasi dan tempahan produk. Faktor pemilihan pembekal. Menyediakan pin dan tote bag yang berkualiti serta reka bentuk yang kami ingini. Pembekal menawarkan harga yang lebih murah berbanding dengan pembekal lain. Masa penghantaran sangat pantas tanpa memerlukan kos yang sangat tinggi. Seterusnya ialah modal perniagaan. Ahli kumpulan kami iaitu Pratish Warren, Najih Hanif, Syamidah, Fakih Rashidi serta Amanin Sofia masing-masing mengeluarkan modal sebanyak RM24.08 dan seterusnya menjadikan jumlah modal kami sebanyak RM120.40. Sekarang saya akan membentangkan tentang senarai pembelian barangan jualan. Kami telah membeli 9 unit customized printed tote bag yang berharga RM80.14 including shipping. Dan kami juga telah membeli 28 unit customized enamel pin yang berharga RM40 including shipping, dan jumlah senarai pembelian barangan jualan kami ialah RM120.14. Sekarang saya akan membentangkan tentang rekod jualan tote bag dan enamel pin kami. Saya telah membahagikan rekod jualan ini kepada 2.
Bagi tote bag, kami telah menjual dari segi dua jenis, iaitu harga sebelum promosi dan harga selepas promosi. Kami telah membeli tote bag dengan harga seunit RM RM9.50 dan kami menjual 6 unit dengan harga jualan RM15, iaitu harga sebelum promosi, dan kami telah menjual 3 unit dengan harga selepas promosi, iaitu dengan harga RM10, dan kami telah memperoleh keuntungan dari tote bag sendiri ialah RM120. Seterusnya, bagi enamel pin pula, kami telah menjual 28 unit enamel pin dengan harga RM2 dan kami telah membeli pada asalnya enamel pin ni dengan harga seunit RM1.50 dan kami memperoleh keuntungan daripada enamel pin ialah RM56. Berikut menunjukkan bukti aktiviti perniagaan kami, beberapa resip daripada pelanggan kami. Keuntungan jualan keseluruhan bagi pihak kami. Jualan tote bag dan enamel pin memberi keuntungan yang baik, iaitu sebanyak RM55.86 daripada modal permulaan sebanyak RM120.14. Dua produk ini sangat popular kerana pelbagai sebab. Tote bag adalah pilihan yang fleksibel dan berguna untuk pelbagai kegunaan, dari membawa belanjaan harian sehingga sebagai aksesori gaya. Dengan kos pengeluaran yang rendah, tote bag memberikan margin keuntungan yang baik. Sementara itu, enamel pin yang kecil dan mudah untuk dihasilkan juga mempunyai kos pengeluaran yang rendah tetapi dapat dijual dengan harga yang menguntungkan. Ini memberi tambahan kepada pendapatan perniagaan pihak kami. Dan seterusnya adalah risiko perniagaan yang kami hadapi semasa kami menubuhkan syarikat kami. Yang pertama adalah kerugian, kedua sumber modal, ketiga keadaan pasaran yang tidak stabil, keempat mengekalkan reputasi syarikat, dan yang terakhir kepercayaan dan integriti pekerja. Seterusnya saya akan membentangkan tentang cara pengurusan risiko. Yang pertama, kami hanya berfokus kepada dua produk, iaitu kami menjual medical tote bag dan juga enamel pin. Tujuan kami berfokus hanya kepada dua produk supaya kami dapat memberi usaha yang semaksimum mungkin untuk mempromosikan produk kami. Yang kedua adalah kami membuat pinjaman kepada bank untuk memulakan perniagaan. Walaupun kami mengeluarkan modal sendiri tetapi ianya masih tidak mencukupi. Jadi cara kami untuk menangani risiko kekurangan modal adalah kami membuat pinjaman bank sebanyak RM5,000. Seterusnya kami mengeluarkan produk jualan pada kadar yang tertentu. Walaupun syarikat kami menetapkan kadar pengeluaran produk yang tetap pada setiap tahun, tapi ada kalanya kami mengurangkan kadar pengeluaran untuk mengurangkan kerugian yang kami alami, terutamanya ketika keadaan pemasaran yang tidak stabil. Dan yang keempat, kami hanya menjual produk yang berkualiti tinggi sahaja. Jadi sekiranya pelanggan kami mendapat produk yang tidak berkualiti, mereka boleh memulangkan semula produk tersebut dan kami akan memberikan produk yang baru, dan kami akan memastikan produk yang diberikan tersebut mempunyai kualiti yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah kami mengurangkan tenaga pekerja. Sebelum ini kami mempunyai tenaga pekerja yang lebih ramai, tetapi disebabkan kami ingin mengelakkan pekerja yang tidak berintegriti, jadi kami hanya menetapkan hanya 5 orang pekerja sahaja, dan masalah integriti dan juga keamanan itu kami dapat elakkan. Sepanjang penjualan tote bag dan enamel pin, kami menerima pelbagai cabaran. Antara cabaran tersebut adalah, pertama sekali, kami mendapat persaingan yang sengit di mana munculnya platform-platform yang lain seperti Shopee dan Lazada. Tote bag kami boleh didapati di pelbagai tempat seperti platform-platform tersebut. Dengan itu, kami menawarkan kualiti atau nilai yang unik yang mana membuatkan produk kami lebih menonjol daripada platform-platform tersebut. Yang kedua, kami menghadapi cabaran dari segi pengurusan stok dan penghantaran. Mengurus stok bagi memenuhi permintaan dan menjaga penghantaran juga boleh menjadi satu cabaran. Pengurusan yang baik membantu kami mengelakkan kekurangan stok atau masalah penghantaran, di mana kami bekerjasama demi mengelakkan
demi mengelakkan kekurangan stok dan bekerjasama dari segi menguruskan penghantaran. Yang ketiga, cabaran yang berlaku adalah disebabkan perubahan trend dan kepelbagaian pasaran. Trend dan keperluan pasaran sentiasa berubah. Pemahaman yang mendalam tentang perubahan ini dan kebolehan untuk beradaptasi dengan cepat adalah penting untuk jangka masa yang panjang demi berterusan mendapatkan keuntungan. Yang keempat, kami mendapat cabaran dari segi masa. Kami kesuntukan masa untuk menjual produk kerana terlibat dengan beberapa tanggungjawab yang lain. Dengan itu, kami telah membahagi tugas supaya setiap ahli dapat melakukan sesuatu pekerjaan dengan spesifik dan lebih mudah. Sepanjang penjualan tote bag dan animal pin, kami telah menemukan cara untuk meningkatkan prestasi perniagaan. Pertama, iaitu kreativiti dan inovasi. Berkolaborasi dengan pasukan untuk mencipta idea dan penyelesaian yang kreatif. Iaitu jangan berhenti untuk berinovasi dan teruskan untuk mencari cara untuk memperbaiki produk. Yang kedua adalah dengan mengkaji pasaran dan trend masa depan, iaitu dengan melakukan penyelidikan mengenai pasaran secara mendalam untuk memahami perubahan trend dan keperluan pelanggan pada masa hadapan dan pada masa kini. Dengan itu, kami bersedia untuk berubah dengan cepat bagi menyesuaikan perniagaan dengan perubahan dalam pasaran. Yang ketiga adalah kami berfikir untuk fokus kepada kepimpinan dan pengurusan, iaitu kami akan menguruskan risiko perniagaan dengan berhati-hati, termasuklah iaitu dalam segi perancangan, jangka masa panjang, dan kami akan mengembangkan pasukan yang berkesan dengan kepimpinan yang memimpin secara adil dan berinovatif. Strategi Canvas. Seperti yang kita lihat pada slide yang dipaparkan, terdapat sebuah graf yang menunjukkan persaingan antara 4 buah syarikat. Yang pertama, industri, syarikat A, syarikat B dan juga syarikat kumpulan kami iaitu kumpulan 18. Line yang kami plotkan dalam graf ni merupakan faktor-faktor yang menjadi salah satu cabaran dalam perniagaan yang dihadapi oleh usahawan itu sendiri. Dan jika kita lihat pada sebelah kiri, paling kiri, iaitu untuk kumpulan kami, nilai yang diplotkan sedikit konsisten lah. Dia menaik dengan nilai yang sistematik berbanding dengan syarikat A dan juga syarikat B. Nilai dia sedikit tidak sistematik. Begitu juga dengan industri. Seterusnya adalah strategi Canvas. Di sini dia ada 4 elemen. Elemen yang pertama adalah elimination, iaitu perkara yang ingin kami singkirkan. Yang pertama adalah pengeluaran tote bag dan animal pin yang kurang berkualiti. Kedua adalah harga tote bag dan animal pin yang mahal. Ketiga, pengeluaran tote bag yang mempunyai desain yang tidak relevan pada masa kini. Elemen yang seterusnya adalah race, which is perkara yang ingin kami tingkatkan. Yang pertama adalah menyediakan stok barangan, iaitu tote bag dan animal pin secara unlimited supaya pelanggan boleh memilikinya. Yang kedua adalah berkomunikasi lebih mesra dengan pelanggan untuk meyakinkan mereka tentang produk kami, iaitu tote bag dan juga animal pin. Yang ketiga adalah menyediakan platform yang sesuai untuk berkomunikasi dengan pelanggan dengan lebih mudah. Dan yang keempat adalah harga yang murah ditawarkan kepada pelanggan supaya mereka membeli tanpa memikir panjang. Elemen yang ketiga adalah reduce, iaitu perkara yang ingin kami kurangkan. Yang pertama adalah menyediakan tote bag dan animal pin yang murah tetapi kualiti produk tersebut masih terjaga. Yang kedua adalah pengeluaran tote bag yang banyak tetapi tidak menjaga kualiti produk. Dan yang terakhir adalah mengurangkan modal untuk membeli produk. Elemen yang terakhir adalah create, which is perkara yang ingin kami hasilkan, iaitu menyediakan lebih banyak desain untuk animal pin agar dapat memenuhi cita rasa pelanggan kami.